Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan memasuki subtopik 4.6 iaitu kemandulan dan pencegahan kehamilan. Dalam subtopik ini, apa yang akan kita pelajari adalah berkomunikasi mengenai kemandulan dan cara-cara mengatasinya, membezakan kaedah pencegahan kehamilan, menyedari kepentingan mengamalkan pemeriksaan kesihatan dan mendapat rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan, dan yang terakhir mengkritik penyalahgunaan pengetahuan tentang kaedah pencegahan kehamilan dan kesannya kepada masyarakat. Jadi diharapkan semua murid dapat memberikan tumpuan terhadap konsep dalam subtopik 4.6 ini iaitu kemandulan dan pencegahan kehamilan. Apakah yang dimaksudkan dengan kemandulan? Kemandulan ialah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Apabila pasangan suami isteri tidak berupaya untuk memperolehi zuriat, suami atau isteri atau kedua-duanya mungkin dikatakan sebagai mandul. Jadi apakah faktor-faktor ataupun punca kepada kemandulan lelaki dan wanita ini bagi pasangan suami dan isteri? Jadi kita akan melihat kepada beberapa faktor ataupun punca kepada kemandulan lelaki dan wanita. Di dalam diagram ini, di dalam rajah ini ditunjukkan beberapa punca bagi kemandulan lelaki dan perempuan. Punca kemandulan lelaki, yang pertama, testis tidak menghasilkan sperma. Yang kedua, bilangan sperma tidak mencukupi. Yang ketiga, kualiti sperma yang rendah. Dan yang keempat adalah mati pucuk. Bagi wanita pula, punca kemandulan mungkin disebabkan oleh ovari tidak dapat menghasilkan ovum, tiub fallopian tersumbat, uterus yang tidak normal, dan ketumbuhan dalam uterus. Antara punca-punca ini juga dihadapi bagi kedua-dua lelaki dan wanita, iaitu yang pertama, hormon tidak seimbang, organ seks cacat atau dijangkiti penyakit, dan yang ketiga, masalah kesihatan seperti kencing manis. Jadi ketiga-tiga punca ini turut dihadapi oleh lelaki dan wanita yang menjadi punca kepada kemandulan bagi kedua-duanya. Apabila pasangan suami dan isteri tidak memperolehi anak lebih daripada setahun dan bermacam-macam usaha telah dilakukan, maka pasangan tersebut adalah disarankan untuk mendapatkan rawatan daripada doktor. Jadi apabila berjumpa dengan doktor, maka doktor akan memberikan nasihat berkaitan dengan apakah rawatan yang sesuai bagi membolehkan pasangan suami isteri itu mendapat dan memperolehi anak. Dalam kaedah rawatan ini ada pelbagai kaedah yang boleh digunakan, dan kita akan melihat beberapa kaedah yang disarankan kebiasaannya oleh para doktor untuk melakukan rawatan kepada pasangan yang belum memperolehi anak. Antara kaedah-kaedah yang biasa digunakan bagi mengatasi kemandulan, dan semua kaedah ini adalah berdasarkan kepada sebab-sebab yang tertentu. Sebab yang berbeza akan mempunyai rawatan ataupun kaedah yang berbeza-beza. Jadi yang pertama, kita lihat dulu kaedah bagi mengatasi kemandulan. Yang pertama, rawatan hormon. Rawatan ini sesuai bagi individu yang mengalami masalah ketidakseimbangan hormon. Hormon merupakan suatu bahan kimia yang sangat penting di dalam tubuh badan manusia bagi menggerakkan, bagi memastikan proses tindak balas kimia di dalam badan manusia dapat berjalan lancar. Jadi dengan penggunaan hormon ini, berdasarkan sebab-sebab yang sesuai, mungkin boleh mengatasi sebab-sebab kepada ataupun punca kepada kemandulan. Dan biasanya ubat hormon akan disuntik ke dalam tubuh badan manusia. Yang kedua, melalui kaedah pembedahan.
Pembedahan dilakukan terhadap wanita yang mengalami masalah tiub fallopian tersumbat atau terhadap lelaki yang mengalami masalah saluran ductus sperma yang tersumbat. Jadi, melalui proses pembedahan ini, maka masalah penyumbatan pada tiub fallopian ataupun pada ductus sperma akan dapat diatasi. Yang ketiga, melalui kaedah yang dipanggil persenyawaan in vitro atau IVF. Kaedah IVF ini ataupun dalam bahasa biasa disebutkan kaedah tabung uji, prosedur ini dijalankan untuk wanita yang mempunyai masalah tiub fallopian tersumbat. Kaedah ini mengeluarkan ovum dari ovari untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan. Embrio yang terbentuk akan dimasukkan kembali ke dalam uterus wanita. Jadi dalam kaedah ini, in vitro fertilization, ovum akan dikeluarkan daripada ovari dan disenyawakan oleh sperma dan dimasukkan dalam tabung uji di luar badan. Biasanya dilakukan di dalam makmal, dan apabila embrio sudah terbentuk, maka akan dilakukan pembedahan dan dimasukkan semula ke dalam uterus wanita tersebut. Jadi proses ataupun kaedah persenyawaan ini agak berisiko tinggi dan hasilnya juga adalah bergantung kepada kelancaran kaedah persenyawaan ini sendiri. Jadi kalau lihat kepada gambar rajah yang diberikan di sini, pembedahan laparoskopi bagi masalah tiub fallopian tersumbat. Dan ini adalah merupakan gambar rajah bagaimana proses IVF dilakukan di luar daripada badan, di dalam makmal, di mana sperma dan ovum akan dipertemukan di dalam tabung uji ataupun dalam piring Petri dalam gambar rajah ini. Dan apabila embrio terbentuk, maka akan dilakukan proses pembedahan dan dimasukkan embrio tersebut ke dalam uterus wanita. Jadi ini merupakan beberapa kaedah bagi mengatasi masalah kemandulan bagi pasangan suami isteri. Apa yang kita bincangkan sebelum ini adalah bagi pasangan yang kurang sihat, yang mandul, yang tidak dapat memperoleh anak. Sekarang kita akan membincangkan bagi pasangan yang sihat namun ingin merancang keluarga di mana bilangan anak yang dihasilkan hendak dikawal supaya tidak terlalu banyak. Maka dalam kaedah ini yang dipanggil sebagai kaedah pencegahan kehamilan boleh diguna pakai bagi pasangan yang ingin merancang keluarga, bagi mengawal bilangan anak yang dimahukan. Jadi antara kaedah-kaedah yang boleh digunakan yang dipanggil sebagai kaedah pencegahan hamil adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah ini. Yang pertama, kaedah yang biasa digunakan adalah menggunakan pil pencegahan hamil. Pil ini dimakan oleh isteri dan boleh menghalang proses pengovulan. Pengovulan ini adalah proses untuk menghasilkan ovum daripada ovari. So dengan memakan pil pencegah hamil ini, maka proses pengovulan, proses menghasilkan ovum akan dapat dihalang. Yang kedua, implan. Kaedah ini juga dia akan merembeskan hormon bagi menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Cuma kaedahnya adalah implan ini akan dimasukkan pada bahagian kulit di bawah lengan seperti ditunjukkan dalam gambar rajah ini. Jadi implan ini akan mengandungi hormon dan hormon ini akan masuk ke dalam darah dan seterusnya menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Kaedah seterusnya adalah dengan menggunakan kondom. Kondom ini dipakaikan pada zakar lelaki sebelum persetubuhan dilakukan bagi menghalang sperma daripada memasuki faraj semasa ejakulasi. Jadi ini gambar kondom yang digunakan untuk menghalang sperma daripada memasuki bahagian uterus. Yang keempat, menggunakan alat kontraseptif dalam uterus ataupun dalam bahasa Inggeris disebut
Intrauterine Contraceptive Device, IUCD. Alat ini akan dimasukkan ke dalam uterus wanita bagi mengelakkan penempelan ovum yang telah disenyawakan. Jadi ini gambar rajah alat kontraseptif itu yang dimasukkan dalam uterus. Jadi bentuk dia seperti ini. Jadi jika sekiranya embrio terbentuk, embrio itu akan dihalang daripada menempel pada bahagian uterus, dinding uterus wanita. Jadi alat ini akan mencegah daripada proses penempelan berlaku. Kaedah seterusnya iaitu melalui kaedah pembedahan, iaitu dipanggil pada lelaki dipanggil sebagai vasektomi dan pada perempuan dipanggil ligasi. Apa yang dilakukan dalam proses vasektomi dan ligasi ini adalah pembedahan akan dilakukan di mana bagi lelaki ductus sperma akan dipotong dan hujung kedua-dua yang dipotong tu akan diikat. Dan melalui cara ini, sperma yang dihasilkan daripada testis tidak akan dapat disalurkan ke uretra. Jadi dengan cara ini, sperma tidak dapat dikeluarkan daripada sistem pembiakan lelaki. Bagi perempuan pula, ligasi. Kaedah yang sama juga iaitu dengan memotong kedua-dua tiub fallopian dan dua-dua hujung itu akan diikat melalui pembedahan supaya ovum yang dihasilkan itu tidak dapat bertemu dengan sperma yang masuk ke dalam uterus. Jadi, pertemuan antara sperma dan ovum akan dapat dielakkan melalui proses ligasi ini, di mana tiub fallopian dipotong dan seterusnya diikat. Kedua-dua kaedah ini, vasektomi dan ligasi, melibatkan proses pembedahan. Jadi inilah beberapa cara bagaimana untuk mencegah kehamilan bagi pasangan yang ingin mengawal ataupun untuk mengelakkan daripada berlakunya kehamilan kepada pasangan suami isteri. Adalah amat penting untuk pasangan suami isteri menjalani pemeriksaan kesihatan supaya rawatan segera dapat dilakukan jika sekiranya menghadapi masalah berkaitan dengan sistem pembiakan. Individu digalakkan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bermula pada usia 40 tahun. Dan mengapakah pemeriksaan kesihatan itu sangat penting? Kerana pemeriksaan atau ujian saringan yang dijalankan boleh digunakan sebagai penilaian untuk mengesan simptom awal penyakit kronik pada sistem pembiakan. Dan ia juga boleh digunakan sebagai satu cara untuk mengesan jika terdapat penyakit seperti kanser pada sistem pembiakan, contohnya kanser rahim, kanser cervix dan kanser prostat yang kalau dapat dikesan pada peringkat awal akan boleh dirawat dan dipulihkan. Amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. Oleh itu, wang dapat dijimatkan untuk kegunaan jangka masa panjang. Kaedah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat dapat difahami dengan mendapatkan nasihat dan penerangan daripada doktor semasa melakukan pemeriksaan kesihatan. Diharapkan semua murid dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan kemandulan dan juga cara-cara untuk mengatasi masalah kemandulan dan bagaimana untuk mencegah kehamilan bagi pasangan yang ingin mengawal atau merancang keluarga. Jadi diharapkan semua murid dapat membuat ulang kaji, menuliskan nota bagi subtopik 4.6 ini dan seterusnya seperti kebiasaan. Setelah menuliskan nota, maka semua murid dikehendaki untuk menjawab soalan praktis formatif 4.6 ini yang mengandungi 6 soalan. Seperti biasa, tuliskan soalan dan di bawah soalan tuliskan jawapan yang sepatutnya bagi soalan tersebut dan pastikan semua soalan ini dibuat di dalam buku nota selepas nota bagi praktis, nota bagi subtopik 4.6 ini dituliskan. Diharapkan semua murid dapat melakukan kerja rumah ini
dan menyiapkannya secepat mungkin. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.